Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan lagi perjalanan hidup kita bermula dengan salatul fajri berjamaah. Kemudian kita zikir pada waktu pagi dan diikuti dengan tadabbur ataupun tafsirul Quran. Para jemaah sekalian, ambil mushaf Quran yang terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Sambungan kita dalam surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim iaitulah surah yang ke-66 dari awal dan merupakan surah yang ke-9 dalam juzuk ini, juzuk 28. Sambungan kita ayat yang keempat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara 'alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Balik semula kita kepada ayat yang keempat. Ayat ini masih lagi berkaitan dengan kisah yang berlaku di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, wahai isteri-isteri Nabi, maka itulah yang sewajibnya. Faqad saghat qulubukuma, kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in tazahara alaihi, dan jika kamu berdua bertolong bantu untuk melakukan sesuatu yang menyusahkannya, ingat, fa innallaha huwa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin, maka kehendak kamu berdua tidak akan berjaya kerana sesungguhnya Allah adalah pembelanya. Dan selain dari itu, Jibril serta orang-orang yang saleh dari kalangan orang-orang yang beriman, wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan para malaikat juga menjadi penolongnya. Jadi ayat ini kita masih lagi di dalam
celaan ataupun teguran Allah Ta'ala kepada Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, isteri Nabi. Tapi ingatlah teguran ini daripada Allah dengan cara mendidik isteri-isteri. Pada permulaannya kita panggil ibu utama, kan? Ibu utama kita isteri Nabi. Kemudian isteri para sahabat, isteri para ulama, isteri pendakwah dan semua isteri atas dunia ini kena belajar adab bagaimana berinteraksi dengan suami masing-masing. Jangan buat perkara-perkara yang menyusahkan, jangan buat kerana yang tak baik. Kerana tujuan awal asas perkahwinan itu untuk apa? Untuk kebahagiaan, untuk keharmonian, untuk rumah tangga yang bahagia. Bukan untuk gaduh-gaduh, bukan untuk duduk balah, bukan untuk mencari apa ni masalah. Baiklah, kita tak nak ulang balik apa yang telah berlaku, sebab tak habis tafsir kita ni. Kita masuk kepada ayat ni je. In tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, wahai Hafsah, wahai Aisyah, dan juga isteri yang lain, maka itulah yang sewajibnya. Jadi ayat ini Allah Ta'ala sebut tatuba, sebut bertaubat. Jika kamu berdua bertaubat, makna bila Allah Ta'ala sebut taubat, bermakna ada kesilapan yang berlaku. Telah berlaku satu perkara yang perlu kepada taubat. Taubat ni para jemaah sekalian tanda. Kita jangan berasa, apa kena taubat? Saya bukan buat salah, tak bunuh orang, tak merompok, tak merogol, tak mencuri, apa nak taubat? Tanda. At-taubatu takunu minal kabair wa minas saghair. Taubat itu hasil daripada terjebak dengan dosa besar dan juga dengan dosa kecil. Wa minal lamam. Al-lamam ni orang panggil kesalahan-kesalahan biasa. Macam kita keluar rumah, tengok orang perempuan ajnabi, tengok perempuan yang asing kita, tengok tu, lamam dia panggil. Kita bukan niat nak buat maksiat, tapi tengok benda tu. Lalu kita tengok orang duk pasang muzik kuat-kuat dan melompat, itu dia panggil lamam. Mana ada kesalahan-kesalahan yang biasa yang kita nak elok pun tak boleh. Itu mesti ada. Tak usah cakap lah tak ada hari ni. Ni kita buka internet ni, nak cari tafsir Quran pagi ni. Belum jumpa tafsir, kadang-kadang jumpa makcik duk ngai, contohnya. Lah, jumpa ya macam-macam cerita. Dalam dunia hari ni dia campur gaul habis. Tidak ada had, tidak ada hudud, tidak ada batasan. Maka al-lamam tu akan ada. Wa min fi'lil makruh, kalau kita terbuat benda yang tak baik, benda makruh walaupun tidak haram total, sebab dia makin makruh. Makruh ni perbuatan siapa kalau tinggal boleh pahala, buat tak berdosa, kata ulama fiqh. Atau tarkul mustahab, meninggalkan perbuatan yang digalakkan. Allah suruh kita bangun, kan? Bangun tahajud, tak sempat kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Padahal kalau kita tak berdosa, tak bangun tahajud. Tetapi kita kena merasai kesalahan aku hari ini. Tentu di sana ada salah. Apa salah aku sehingga Allah Ta'ala tidak izinkan aku dapat salat tahajud? Maka para ulama mengatakan kesalahan itu sama ada berbentuk fizikal atau berbentuk qalbiyah. Mungkin hati kita waktu nak tidur semalam ada masalah yang kita duk sakit hati dengan orang ke, ada benda, Allah Ta'ala denda kita tak boleh bangun tahajud. Ataupun kesalahan secara fizikal, tidur lewat. Ini juga faktor. Ada kalanya kita tidur lewat tapi bangun awal. Itu dia panggil mana taubat tu komprehensi lah, kata orang sekarang, boleh ambil semua benda. Fahuwa babun wasi'. Cuma kalau kita tu hati berkarat, dia tak rasa apa-apa. Tinggal benda sunat nak taubat apa? Kenapa saya taubat? Oh, celek mata. Orang tak kita sekirah dia taubat celek mata. Apa dosa? Dosa air. Oh, air selalu. Kan? Jangan. Kita taubat dalam semua perkara, sehinggalah kata di para ulama,
terhalangnya kita nak melakukan ibadat itu dengan sebab maksiat. Walaupun kita tak tahu, kita mesti merasa, ya Allah, sebab apa aku semalam ada benda yang aku tak buat. Mungkin mulut terlepas cakap, mungkin hati sakit pada orang, yang menyebabkan terhalangnya kita daripada nikmat yang besar, iaitulah nikmat beribadat, bertahajud pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa kena taubat? Allah Ta'ala firman dalam surah An-Nur, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Bertaubatlah kamu semua, jami'an, semua kali taubat, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Jangan main. Maka walakin hahuna al-mubadarah. Dalam isu ini, isu ayat yang keempat ini, Allah Ta'ala suruh bertaubat sebab apa? Kerana mereka telah melanggar satu perintah, wahwa ifsya'u sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mendedahkan rahsia Nabi. Nabi cakap, aku bagi tahu kamu ni, jangan cerita. Tiba-tiba Hafsah lagi cerita ke Aisyah. Maka kita panggil pecah rahsia. Patutnya tak berlaku. Faqad saghat qulubukuma. Allah, tengok. Apa dia makna saghat? Kerana hatinya, kerana sungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi. Jadi kata di ulama tafsir, saghaw qulubuhuma, man hati mencenderung. Cenderung macam mana? Wal ayatu tahtamilu ma'nayaini. Ayat ini ada dua makna. Makna yang pertama, in tubtuma, andainya kamu berdua bertobat, faqad malat qulubukuma ilal haqqi, maknanya hati kamu tu cenderung kepada mencari kebenaran. Kita tersalah, kita bertaubat, bermakna kita nak kembali ke landasan yang asal, landasan yang benar. Aku tersasar dulu sekejap, U-turn balik, pusing balik, masuk ke landasan yang kita nak. Sebab at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lepas. Ada kata, in tubtuma ilallah, andainya kamu berdua bertaubat pada Allah Ta'ala, bermakna hati kamu sebenarnya telah cenderung untuk melakukan perkara yang menyusahkan Nabi SAW, maka itu telah keluar daripada landasan yang patutnya. Baik, maknanya ihtimal dua-dua. Bagi kita, orang yang cinta Ahlul Bait, kita ihtimal kepada ayat yang pertama, bahawa mereka berdua ni sangat cenderung hati dia tu kepada kebenaran. Tersalah sikit sebanyak. Itu sifat manusia. Nak kata apa? Sifat manusia, kita dah bincang dalam siri yang lepas, bahawa rumah tangga Nabi juga rumah tangga manusia. Pasal tu adanya asam garam yang dikatakan itu. Tapi jangan terlebih asam, nanti orang attack, orang perli rumah Nabi SAW pula. Jadi kita para pendakwah, pendekatan yang digunakan biarlah dengan cara yang baik. Nanti orang bukannya nak insaf, lagi buat masalah kepada kita. Jangan. Baik. Dalam ayat ini Tuhan kata qulubukuma, sedangkan mereka dua orang, qulub patutnya qalbakuma. Kenapa dia tak guna qalbakuma? Ikut apa ni, lughah tasniah. Dia kata lima fil lafzi minas syiddati was su'ubah fil nutqi. Susah. Faqad saghat qalbakuma, tak jamin. Faqad saghat qulubukuma. Sedap. Jadi Quran ni sehingga penggunaan bahasa, sebab dia min indillah, daripada Allah. Kerana tu tak ada orang boleh kritik. Masya-Allah, tabarakallah. Wa in tazahara alaih, ai in tusirra ala misli hadza. Kalau kamu berdua masih mau teruskan lagi perbuatan itu, nak menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih berulang-ulang juga, Allah Ta'ala tegur pun kamu tak hirau juga, apa jadi? Apa hukumannya? Famal aqibatu, apa akibatnya? Fa innallaha huwa maulah. Kena ingat, yang berjaga Nabi bukan puak gak, bukan security yang jaga Nabi, tetapi kehendak kamu berdua tidak akan berjaya, kerana Allah adalah maula, pembelanya.
Dan Tuhan bela, habislah. Tak usah duk kata apa. Ini orang yang sayang ke Nabi, cuma berlaku sifat cemburu. Kita ni kadang-kadang begitulah keadaan. Bergogeknya suasana keharmonian, keceriaan kita di rumah dengan sebab isteri terlalu cemburu. Kalau cemburu betul-betul logik juga. Kadang-kadang buta ya cemburu tu. Dia panggil cemburu buta. Maknanya berasa begitu. Oh, mengamuk selalu. Bila baik-baik orang tanya, dia suami tanya balik, kenapa buat macam ni kat I? Oh, dia bini dia kata, sebab I terlalu cintakan awak. Cinta bingung apa? Siapa balah-balah gini? Lah, itu dia panggil tidak boleh. Maka Allah Ta'ala yang jaga Nabi SAW. Kamu jangan buat perangai macam ni. Jangan ulangi lagi. Allah Ta'ala maulahu. Bagaimana kita bayangkan kalau memang orang tu nak jahat, nak buat khianat ke Nabi, tentulah lagi dahsyat. Yang pertama Allah kata, Allah maula. Wa salihul mu'minin. Dan orang-orang yang soleh. Fa'in amma. Fa'inna Allah maula. Wa Jibril. Jibril. Wa Jibril. Fa'inna Allah maulahu. Wa Jibril. Dan malaikat Jibril bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan kacau. Malaikat Jibril ini besar dia boleh jangan duk berani-berani kamu. Yang ketiga, wasalihul mu'minin, serta orang-orang yang soleh dari kalangan orang yang beriman. Tengok, salihul mu'minin, orang soleh ni siapa? Wa ba'dul mufassirin, setengah ulama tafsir fokus orang soleh di sini iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak syak lagi Sayyidina Abu Bakar lah maula an-Nabi, pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku kes macam ni, Abu Bakar terus pergi ke rumah anak dia Aisyah, pergi nasihat, pergi marah pada anak dia dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mu panggil buat malu bapak? Aku ni sahabat Nabi, aku rapat dengan dia, anak aku buat kerana macam ni, kan marah. Ada juga ulama kata maksud dianya Umar. Sebab apa dua sahabat ni disebut-sebut? Wahwa min salihil mu'minin, sebab Hafsah anak dia. Dua ni. Ini dipanggil sahabat sejati. Dua sahabat bapa mertua, dua sahabat menantu. Itu kemah, kan? Dua sahabat bapa mertua, dua sahabat menantu. Siapa mertua? Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Menantu Osman dan Ali. Jadi sunnah bermertua, bermenantu ni telah dilakukan oleh tuan-tuan guru kita. Biasa tok guru ni awal lagi dia pilih tengok anak murid dia macam hok nampak cerdik, warak, boleh tumpang, tangkap lalu buat menantu. Sebab kadang-kadang semacam setengah daripada kisah cerita, tuan guru ni tak ada anak laki-laki. Jadi ada ramai anak perempuan, maka dia untung sebab dia boleh pilih ni. Anak murid dia hak hebat-hebat, semua jadi nantu dia. Ni zaman kita ini, beberapa orang tuan guru, tuan syekh kabir, tak ada anak. Anak perempuan ada. Anak laki-laki ada? Ada, tak jadi. Tak jadi ulama. Jadi manusia biasa, orang baik. Tapi tidak standard seperti label bapak dia yang disebut-sebut nama dia dan digeruni oleh seluruh dunia bila sebut nama ni. Tapi anak dia orang tak kenal pun. Kita kata alhamdulillah. Maka kalau kata ayat ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tidak jadi masalah. Sebab memang dua-dua itu, bila Sayyidina Umar pergi rumah Nabi SAW, dia tengok Hafsah telah melakukan perkara yang menyusahkan hati Nabi. Atabaha wabakhaha. Terus dia cela anak dia marah. Inilah sepatutnya sikap kita. Ni biasanya dengan ibu bapa. Kalau berlaku clash di antara menantu dengan anak kita, ibu bapa akan masuk alik anak. Ni keturunan kita ni orang baik. Cakap pinggan. Sepatutnya kita ni jadi orang tengah. Ibu bapa ni bukan jadi batu api pergi duduk bergeser di rumah menantu, kan? Ada sehingga orang kata, dia kata, kenapa kalau anak laki-laki, menantu laki-laki boleh duduk dengan mak mertua? Kalau perempuan dia tak boleh duduk dengan ibu mertua. Kita kata laki-laki dia lain, stamp label dia tak.
Tapi kalau sama perempuan ni duduk sosek dapur tu banyak, lama duduk. Jadi dia banyaklah masalah. Sebab itulah nasihat saya lah kepada ibu-ibu, mak-mak, kalau kita ada menantu wanita, dah, kalau mereka minta nak duduk rumah lain, lepas je lah. Pergilah nak duduk di rumah mana-mana. Sebab dia boleh berehat pokok dia. Dia boleh nak apa ni, masa mana nak makan, masa mana apa yang dia nak makan. Kita tak ada orang kritik, dia dua tu je. Kalau masuk campur orang tua, kuasa besar ni, PBB ni masuk campur, apa? Porak peranda lah rumah tangga anak-anak. Walaupun kita kata kita nak jaga anak kita, tapi kita kena ingat, gangguan yang dibuat oleh bapa ini, ia menyebabkan banyak keruntuhan rumah tangga. Sebahagian daripada kesnya, mari daripada kuasa besar campur tangan. Baik. Habislah kita. Semua orang jadi penolong Nabi. Kamu jangan cuba-cuba. Semua orang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi ayat ini kata di para ulama, wa fihi da'watun li ummahatil mu'minin. Ayat ini menyeru ibu-ibu orang mukmin supaya bersifat dengan sifat ni. Allah Taala, Jibril, orang soleh, semuanya bersama Nabi. Mu nak bersama siapa? Tentulah bersama Nabi. Mereka buat kerenah ni pun kerana sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi silap sayang. Dan kita jangan jadi macam beruang jaga tuan. Dengar dekat cerita beruang. Orang ni dia bela beruang. Tahu kenapa beruang? Beruang ni besar dia, kuku dia panjang, tangan dia besar. Jadi beruang dia pergi jak kecil lagi. Dia buat jalan relax. Dia pergi jalan duduk bawah pokok, nak tidur, rehat. Dia kata beruang, mu jaga aku. Beruang kata beres. Cokor beruang duduk. Tak lama mari apa ni, lalak mari. Singgah atas muka tuan dia halau tak kira. Dia tengok bahasa lalak ni nyetapa. Tapa tangan buah peleping bagi terkanyak tu ada. Kenapa? Tengok dia pun tunjuk tangan dia, lalak mampu. Dia kata masya-Allah, mu nak pukul lalak tapi aku pahak hospital. Kita ni jangan kadang-kadang begitulah kita. Jangan jadi beruang menjaga tuan. Kata orang, kita nak jaga rumah tangga anak kita, tapi kita porak-porandakan dia dengan campur tangan yang tidak baik. Maka semua orang akan bersama Nabi, isteri Nabi juga tentu sekali memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhil ayat, tanda ni. Dalam ayat ini juga bayan li maqami azwajin Nabi, menunjukkan tingginya darjat isteri-isteri Nabi walaupun berlaku hanat ni orang panggil sikit-sikit lah, orang panggil berkudi sikit ataupun benda yang tak baik sikit. Falillah fi zalika hikmah, tentulah di sana ada hikmah. Apa hikmahnya? Nak cerita kepada kita, kalaulah di rumah Nabi juga berlaku seperti itu, menunjukkan bahawa mereka adalah manusia. Kalau berlaku di rumah Pak Ustaz, lagi tak pelik. Berlaku di rumah Tak Ustaz, lagi tak pelik. Maka yang peliknya, kalau kita tidak menangani isu ini dengan gaya yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagi isteri-isteri Nabi, kita kata cukuplah mereka menjadi orang yang paling rapat di dunia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah dipilih oleh Allah menjadi isteri Nabi juga di syurga nanti. Jadi apa yang kita nak sibuk-sibuk? Hari ni puak-puak Syiah duk kutuk Aisyah. Tulis lagi laknat, macam-macam. Dia punya kejahatan yang tak boleh diampun maaf. Baiklah. Ayat ini juga menunjukkan betapa besarnya, agungnya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kesan dia tu kepada orang yang beriman. Allah Taala turun ayat Quran yang menceritakan peristiwa berlaku di rumah Nabi untuk menenangkan hati kita. Kalau tidak kita kata, patutlah rumah tangga aku asyik bergolak ya, sebab kita tidak Nabi. Dah, rumah Nabi pun ada juga. Itu hikmah. Dia kata Nabi tak pandai didik isteri lah. Kita ni kadang-kadang bila orang tu ada masalah, kita menyalahkan dia selalu. Sekolah ni tak jadi, ni tak pandai didik orang contohnya. Kan pendakwah ni tak betul ni, orang marah ramah ke dia. Kita ni para jemaah sekalian, nak cari orang tak marah di mana ada atas dunia. Ridha nas ghayatul la tudrak, kata orang. Nak mencari keredaan semua orang, suatu cita-cita yang tidak tercapai. Ada orang sokong, ada orang tak sokong, mesti dah. Nah, ada orang like, ada orang dislike, kata orang. Tengok video kita kadang-kadang, baru letak video tu kena pakah dah. Tak tahu dia dengar ke tidak lagi. Pakah-pakah lalu. Ini manusia begitulah. Manusia yang hati tidak tenang,
Dia tengok orang dia tak suka, dia bukan tengok apa yang orang kata, tengok tuan tu dia pangkah lalu. Itulah manusia hati bermasalah. Baik, kita pergi pada ayat yang kelima. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Tengok detail sifat. Allah kata apa? Asa rabbuhu, boleh jadi. Kalau kata asa minallah tu wajib, akan jadi. Tapi oleh kerana ayat ini mu'allaqun bisyartin, bergantung dengan syarat. Boleh jadi in talaqakunna, jika Nabi menceraikan kamu. Itu dia panggil mu'allaq bisyartin. Kalau Nabi cerai. Tapi Nabi tak cerai. Bila tak cerai, tak berlaku pertukaian, tak dapat isteri baru. Dia kata, kalau Nabi ceraikan kamu, Allah akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Macam apa sifat dia? Tengok sifat dia. Satu-satu lepas ni. Dalam ayat ini, Nabi kita tidak menceraikan. Wa innama ala min nisaihi, Nabi kita bersumpah. Dia tak mau sentuh isteri dia. Sebulan. Aku tak akan sentuh kamu semua ni sebulan. Itu. Kena isteri ataupun isteri itulah. Isteri yang buat masalah tadi. Bila cukup 29 hari, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari yang ke-20, sahabat ni, isteri duduk bila hari ni? Hari ni 29 dah. Nabi cakap sebulan. Jadi esok ya. Esok insya-Allah. Tiba-tiba hari ni, hari 29, Nabi masuk rumah isteri dia. Faqila lahu, isteri ni bukan tak sayang, memperingatkan. Dia kata, ya Rasulullah, bukankah Rasulullah bersumpah sebulan? Hari ni baru 29. Isteri jujur. Isteri orang lain ni dak, waktu sayang tarikh cukup. Kan? Waktu dia balas baru ni tarikh tak cukup. Nak kata apa? Faqala, kata Nabi SAW, inna syahra yakunu tis'atan wa 20 yawman. Betul dah? Bulan ni boleh berlaku ilak ni bulan 29 hari. Jadi hari ni hari 29, maknanya cukup dah sebulan. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Kita kena ingat, bulan Hijri ni dia ada 29, ada 30. Ni bulan kita bulan ni 29. Sebab itulah 1 Zulhijjah kita bila? Hari Khamis, hari Rabu. InsyaAllah. Ada katanya, yahtamil, kemungkinan juga ayat ni diberi kepada semua isteri Nabi. Bukan kata yang bermasalah 2 orang itu, tidak. Tahfizan lahum nahunna ala ta'ah, nak menggalakkan mereka melakukan ketaatan, dan amaran jangan cuba-cuba buat perkara yang menyusahkan Nabi SAW. Jadi ada kata khas untuk 2 orang isteri Nabi. Yang pentingnya ayat ini, tanda para pelajar, ayat ini isbatul khairiyah, mengisbatkan kebaikan kepada ibu-ibu al-mu'minin. Karena itulah kita Ahlus Sunnah ni mengatakan, apa dia? Mahabbatu azwajin Nabi, mencintai isteri-isteri Nabi itu iman. Tanda orang itu beriman betul-betul. Ahlus Sunnah mencintai isteri Nabi radhiyallahu anhunna jami'an, daripada Sayyidah Khadijah sampai yang terakhirnya. Karena mereka isteri Nabi, dan kita juga beriman kepada, yakin cintai sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Karena isteri Nabi itu termasuk di kalangan isteri yang dipilih oleh Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah. Maka Rasulullah sayang pada isteri dia. Kita kena sayang pada mereka kerana lihubbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sayang dia, kita sayang pada mereka. Alhamdulillah.
Dan siapa yang cerca, mencela, buat kata-kata huduh kan kepada mana-mana isteri Nabi, sedangkan mereka semua ketika Nabi wafat, Nabi kita redha pada mereka, Nabi kita sayang kepada mereka. Bahkan Aisyah, Allah pilih dia memangku Nabi di atas ribanya ketika saat Nabi nak wafat. Maka kita mengatakan siapa yang mencela isteri Nabi, bermakna dia telah mencela batang tubuh Nabi SAW, sebab mereka ini dipilih oleh, kalau dia tak baik, tak sesuai, tentulah Nabi kita akan cerai. Ini Nabi tak cerai sampai Nabi wafat, ataupun mereka mati dulu sebelum Nabi SAW. Maka janji Allah nak tukar di sini tidak berlaku, sebab intallaqaku, kalau mu cerai. Tapi Nabi tak cerai, dia panggil tidak berlaku syarat, maka tak berlakulah perkara itu. Baik, kita bagi pada sifat-sifat yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita ni manusia biasa, tapi kalau nak kahwin, pilihlah yang ni. Pilih yang ni. Yang mana? Yang Allah Ta'ala sebut senarai pilihan kepada calon-calon isteri. Nabi yang pertama sekali, summa syar'a fi sardis sifat. Allah Ta'ala sebut sifat. Yang pertama, muslimat. Syarat yang pertama, seorang itu mesti Islam. Apa makna Islam? Yang kedua, mukminat. Orang yang beriman. Kata di para ulama, apabila ayat ini disebut dua kali, muslimah, mukminah, maka dia berbeza. Islam iaitulah orang yang melakukan amal yang zahir. Solat, puasa, zakat, haji, tutup aurat, itu dipanggil orang Islam. Mukminat, orang yang beriman, iaitulah orang yang yakin hati dia, percaya kepada semua rukun-rukun iman yang 6. Beriman pada Allah, pada Rasul, pada Jibril, pada kitab, pada hari akhirat, qada qadar. Ingat dah? Kalau kata Islam itu zahir, iman itu batin. Wa qad yakun al-insan musliman. Ada kala kita nampak orang itu Islam, tapi iman dia tak ada. Dia ni Islam ke tidak? Islam. Mana kau tahu? Dia dalam kad kenalan kata agama Islam. Tapi dia tak sembahyang, tak solat. Wanita tak patuh aurat. Kita ni kadang-kadang berjuang dalam satu-satu isu sampai kita berani duduk sepentas dengan orang-orang yang tidak menghormati Allah dengan cara mendedahkan aurat. Kita ustaz, piyah cotik atas kepala, duduk atas pentas, tersengih sekali-kali dengan puak ni, seolah-olah kita juga, saya berjuang kerana isu tertentu. Isu nak lawan puak-puak ni, nak lawan puak tu kan, nak lawan golongan anti-20 ni, tapi mereka juga telah melawan Allah dengan Rasul kerana mereka tidak patuh pada syariat Allah. Hati-hati kita, jangan sampai kita endorse perbuatan manusia yang melanggar PKP syariat dengan sebab kerana isu tertentu. Kena hati-hatilah. Para pendakwah jangan terlalu lunak, jangan terlalu orang panggil lemah dalam prinsip-prinsip keagamaan. Nanti kita dikira tidak berprinsip. Na'udzubillah. Maka ada kalanya orang itu Islam tapi dia tidak beriman, zahir je ada. Ada kalanya orang ni iman dia ada tapi Islamnya tidak kuat, berlaku juga. Tapi tanda pelajar, kalau dia berpisah, dia jadi satu. Contohnya kita kata orang ni orang Islam, maknanya tentulah dia juga beriman. Orang ni orang mukmin, tentu dia Muslim. Tapi kalau kita kata dua, Islam dengan iman, maka dia berpisah. Kata dia, kaedah kata, iza tafaqa iftaraqa. Bila dia berkumpul, dia berpisah. Bila dia berpisah, dia berkumpul. Apa mana? Manakala kita kata Islam dengan iman, itu berpisah. Berkumpul, maka dia berpisah. Setiap kumpulan itu ada apa? Ada ciri tersendiri. Kalau dia berpisah, kita kata Islam menyala, tentulah beriman. Itu kaedah dia lah. Baik. Yang ketiga sifat dia qanitat. Apa dia qanitat? Muslimin yang ikhlas imannya, yang taat. Qanitat,
Dengan mana ziyadatul ibadah, orang yang kuat melakukan ketaatan. Orang yang kuat melakukan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Masya-Allah, tabarakallah. Al-qunut dengan makna qiyamul lail. Kuat bangun malam, ada juga ulama kata. Yang keempat, taibat, yang sentiasa bertaubat. Mana ayat ini sekali lagi memperingatkan kepada isteri Nabi tadi yang tersilap supaya bertaubat. Ada yang mengatakan inilah sebab turun ayat Quran ini. Yang kelima, abidat. Apa dia abidat? Yang tetap beribadat, kuat beribadat. Memang mereka ni kuat beribadat. Yang keenam, saihat. Dalam tafsir kita pilih yang berpuasa. Dia kata qad takunu as-siyah bermakna as-saum. Maknanya ibadat kuat, solat malam kuat, puasa pula siang harinya. Masya-Allah. Ada setengah ulama tafsir kata as-saihat, pengembara. Apa dia pengembara? Iaitulah isteri yang telah berhijrah. Kan ramai isteri Nabi itu hijrah. Aisyah daripada Mekah, Hafsah pun orang Mekah, jadi orang hijrah dia panggil. Masya-Allah. Kalau ambil yang hijrah lebih afdal daripada yang tidak berhijrah. Thumma qala sayyibatin wa abkara. Meliputi yang janda dan yang dara. Dua-dua tak ada masalah. Ja'a abkaran, anak dara itu ma'tuf ke atas sayyibat. Tapi tengok ni. Perhati, ini dipanggil ilmu tadabbur. Bila mari abkara sayyibatin wa abkara. Hak awal tu tidak ada waw. Tengok hak awal tu. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihat. 6 sifat ini tersendiri. Bermakna 6 sifat ini mesti perlu ada. Mesti perlu ada. Maknanya mukmin, muslimah, mukminah, orang yang ibadat kuat, orang yang bertaubat, orang yang berdiri, orang yang melakukan ibadat banyak kan, orang yang berpuasa, sifat ni mesti lengkap. Tapi bila mari yang terakhir, sayyibat, janda, wa abkara, dan juga yang dara. Maknanya hak ni tak jadi masalah. Sebab itu dipanggil wasf, sifat yang bukan satu benda isu besar. Dan kalau kita tengok isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhunna, semuanya selain daripada Aisyah, semuanya janda belaka. Maka itu bukan yang jadi masalah. Yang masalahnya 6 sifat yang terawal tadi. Itu sifat. Maka di sini jelaslah Aisyah saja yang bikran, yang masih anak dara, yang lain-lain semuanya sayyibat. Wa fi zalika dalil, ayat ini menjadi dalil bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan isteri-isteri dia bukan kerana nak suka-suka, seronok-seronok, cari hak muda-muda dan suka. La, memang mencari yang baik, yang comel, yang lawa ini, itu salah satu daripada tabiat manusia. Tapi dalam isu perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku sedemikian. Nabi kita kahwin kerana ada maksad azim, ada objektif yang besar. Sebab itu para jemaah, tanda isteri-isteri Nabi pelbagai peringkat dan umur. Ada Nabi kahwin dengan Sayyidah Khadijah. Khadijah lebih tua daripada dia. Khilaflah ulama tu. Ada kata 40 tahun umur Khadijah, umur Nabi baru 25 kan. Ada juga pengkaji semasa kata tak, bukan 40 tahun. Umur Khadijah pun dekat dengan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, sebab Khadijah telah melahirkan beberapa orang anak. Kalau mengikut cara manualnya dengan umur ni, kalau kata umur 40 baru kahwin, mana dia kahwin 6 orang anak, kalau 2 orang setahun, dia sudah umur 50 lebih. Kita kata tak pelik, itu isteri Nabi. Tapi adalah yang mempertikaikan tentang umur. Yang pentingnya pertikai tak pertikai, dia tu lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Sudah janda dia, anak dia sudah ramai. Waktu nak kahwin, Ummu Salamah kata, saya tak mahu Rasulullah nikah dengan Rasulullah. Bukan tak mahu jadi isteri Nabi, sebab saya tak layak. Apa yang tak layaknya? Ya Ummu Salamah, dia kata saya ni ada anak ramai, nanti menyusahkan Nabi.
Satu lagi, saya ni ada sifat cemburu. Kan saya duduk sakit hati ke Nabi duduk. Takut dia, takut rusak iman. Nabi kata tak apalah. Anak kita sama-sama jaga. Lahirnya seorang tokoh nama dia Umar bin Abi Salamah. Anak dia ni menjadi contoh ikon kepada anak muda kita pada hari ni, kan? Cemburu, aku doakan supaya Allah Taala hilangkan. Tak apa. Kita hari ni pun lagu tu juga. Saya ni kuat cemburu. Tak apa. Kau kan ada doa macam Nabi, boleh hilangkan sifat cemburu senang-senang. Jangan main-main. Kalau kau orang tua, orang perempuan ni kuat cemburu, janganlah dekat dengan dia. Porak-peranda nanti rumah tangga awak dengan isteri yang lain. Kalau dia seorang tak apalah, dia cemburu seorang dia. Dah, sama seorang. Maka di antara objektif besar, matlamat besar Allah Taala izinkan Nabi kahwin ramai ini untuk apa? Sebab dia panggil naql khususiyatur risalah. Allah Taala nak dedahkan rahsia kepada kita apa yang berlaku dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ibadat macam mana, Nabi kita duduk macam mana, Nabi kita makan macam mana, Nabi kita berinteraksi dengan macam mana. Kalau isu biasa, orang boleh tengok di masjid, boleh tengok dalam musafir, boleh tengok dalam peperangan. Tapi isu dalam rumah tangga, isteri-isteri saja yang tahu. Kan banyak kes bila berlaku tentang orang ni tak sempat nak mandi junub, dia berpuasa. Sah atau tak sah puasa dia? Maka orang tanya, kita tanya isteri Nabi Nuh. Kata di setengah isteri Nabi, tak apa. Nabi kita junub, masuk waktu subuh, dia belum lagi mandi. Boleh? Boleh. Macam mana pula? Kan Aisyah kata, aku berebut air dengan Nabi dalam satu bekas. Tak ni ya Rasulullah. Tinggal air tu kat aku sikit, kat saya sikit, tinggal sikit. Maka kita mengatakan mandi bersama dengan isteri dalam satu tempat mandi tak jadi masalah. Bahkan lebihan air wanita pun banyaklah cerita. Maka isu-isu dalam rumah pelbagai. Hafsah cara dia. Aisyah yang paling muda, banyak kerana dia panggil kerana orang muda. Ummu Salamah berfikiran cara orang dewasa. Maka itulah dia panggil hikmah Allah Taala izinkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kahwin lebih daripada 4 orang. Kita hari ni pakai tak ada hikmah apalah, moga main sama orang juga. Gitulah kitanya. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-6 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.